Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Bersyukur pada Tuhan memimpin memelihara kehidupan kita. Hari ini kita sudah menginjak di bulan Oktober di tahun 2023. 感谢神带领我们，看顾保守我们。今天我们已经进入了10月份的第一天。 3 bulan lagi saudara, berarti 2023 akan segera berganti menjadi 2024. 3个月之后，我们的2023年就会结束，要进入2024年。 Waktu cepat berlalu, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana pertumbuhan iman, perbaikan-perbaikan kehidupan kita sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. 时间过得很快，问题是我们的灵命长进的程度如何？我们在生命当中有怎么样的不断的跟进的这个改变？ Maka di hari yang berbahagia ini, saudara, biarlah firman Tuhan kembali menguatkan kita. 但是今天早上，神的话语再次的坚固我们。 Saya mengajak kita membuka dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat ke-12 sampai ayat yang ke-18. 请我们翻开圣经，我们看腓立比书第2章12节到18节。 Saya bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 腓立比书第2章12到18节，先用印尼文来读，然后我们用中文的再读一遍。 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. 腓立比书2章12到18节，这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不单我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战尽，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。 凡所行的，都不要发怨言起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲卑谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸。我没有空跑，也没有徒劳。 我以你们的信心为贡献的祭物，我若被交奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。 Mari saudara kita menundukkan kepala kita, kita bersatu hati, kita berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan 弟 ini. 兄姐妹，我们没有思想神的话语之前，我们来同心来低头祷告。 Ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir pada saat ini tengah-tengah kami untuk kemudian berbicara kepada kami sekalian. 主啊，求你在我们的当中动工，也求主你对我们说话。 Sehingga ya Tuhan, Injil keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu boleh terus bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. 但愿这个救恩的福音能够在我们的生命当中不断的成长， Sehingga kami semakin hari semakin boleh mengalami limpahnya kasih karunia
yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. 但愿我们一日过一日，能够经历到主在我们的生命当中的这个丰富的恩典。 Berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu ya Tuhan telah siap mendengar firman. 主，求你对我们说话，我们神的儿女们已经预备好来聆听你的话语。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告、感恩，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian kasih Tuhan, kira-kira 3 minggu yang lalu kita, kalau saudara melihat di berita, di media sosial, saya melihat saudara ada seorang bapak di Medan kehilangan uang 300 juta, saudara. 弟兄姐妹，如果我们有注意这个新闻的话，就是大概在3个礼拜之前，在这个社群媒体上有上就是一个消息，就是一个先生在棉兰，他失去了这个3亿300条的这个钱。 Jadi dia baru saja menjual sebidang tanah yang dia miliki dan hasil dari penjualan tanah itu dia terima uang 300 juta rupiah. 他就是刚刚卖了他的土地，他就是得到了这个3亿的这个钱。 Dan karena uang itu ditaruh di mobilnya di jok bagian tengah begitu ya saudara. 他那些钱呢，他放在那个车子他的车上的，就是中间的这个座位。 Dan mungkin karena dia capek, dia mungkin juga karena senang, dia kemudian ingin menepi dan beristirahat sebentar, dia tertidur saudara dengan kaca terbuka di pinggir jalan begitu. 也许是因为他疲倦，或者他太高兴，所以他就停一会儿，在这个路旁边，就是打开了他这个车子的这个窗户，在那边休息。 Dan akibatnya apa saudara, ketika dia bangun dan dia baru sadar bahwa ternyata uang yang baru saja dia terimanya itu sudah hilang. 可是当他从那个车上休息醒过来，睡了一会儿，醒过来之后呢，他发现他的钱不见了。 Jadi kalau dari video-video di sosial media yang kita lihat, yang saya lihat saudara bapak itu kasihan, dia bolak-balik, dia membuka pintu mobilnya lagi, dia mencari lagi di sudut-sudut siapa tahu terselip, sambil dia itu bersedih dan sambil dia itu kecewa dan sedih sekali saudara, benda yang begitu berharga bagi dia itu hilang. 我看那个视频的时候，我看到那位先生，他不断的就是好几遍的就一直找那个在车上面找就是试试看找他那个钱，他非常的难过的样子，在车上寻找，是不是他那些钱有夹在、有放在、掉在哪里？ Saudara bapak ini baru saja mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga. 弟兄姐妹，这位先生他刚刚拿到了非常对他来说非常宝贵保重的东西。 Tetapi sesuatu yang berharga itu tidak berdampak dan tidak bermanfaat apa-apa bagi bapak itu saudara. 可是那个宝贵的贵重的东西对他来说，现在没有任何的价值。 Kenapa saudara ini bisa terjadi? Karena dia tidak menjaga baik-baik, dia tidak langsung memanfaatkan baik-baik sesuatu yang berharga yang dia sudah dapatkan itu. 为什么呢？因为他没有很仔细、好好的去保管，去守住他所得到的这个非常贵重的东西。 Dan akhirnya dia kehilangan uang itu dan peristiwa itu membuat dia sedih, kecewa dan juga kesal. 他就是失去了那些金钱，这是让他非常的凄美，非常的这个生气难过。 Saudara melihat kejadian ini mungkin kita bisa berkata seperti ini, salah sendiri siapa suruh nggak baik-baik menjaga baik-baik barang berharga yang dimiliki. 我们也许会说，那他自己的错啦，谁叫他没有好好的去保管他的各个贵重的东西呢？ Atau respon kita mungkin yang lain yang kita lebih punya hati, aduh kasihan ya bapak ini, semoga dia bisa dapatkan kembali uangnya. 也许我们的其他的反应就是，这位先生好可怜哦，希望他可以找回他的钱。 Atau maksimal kita bisa berespon seperti ini, aduh jangan sampai dan nanti suatu hari kita juga mengalami hal yang seperti ini. 或者我们有想说啊，希望这样的事情以后不要发生在我的身上吧。 Saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi tahukah kita sebenarnya banyak orang Kristen juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kerohanian kita. 弟兄姐妹，我们是不是知道，其实在这个基督徒的这个生命生活当中，也是有常常会经历这样的事情。
Tuhan telah menganugerahkan, memberikan anugerah keselamatan yang mahal harganya, saudara, melalui pengorbanan Kristus, darah anak domba yang tak bercacat celah, yang lebih mahal dari emas maupun perak. 因为神已经把他的这个宝贵的这个宝血为我们而牺牲，已经赐给我们，因为这个神的这个圣洁的羔羊已经为我们牺牲，这是何等宝贵、何等昂贵的。 Nah, keselamatan yang harganya mahal ini, saudara, yang kita sudah terima, tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak kita jaga dengan baik-baik. Tidak kita sungguh-sungguh manfaatkan, saudara, di dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya keselamatan yang berharga itu bagi kita, bagi kehidupan kerohanian kita, tidak membawa dampak yang begitu signifikan. 弟兄姐妹，我们已经得到了这个神所赐给我们的这个救恩，可是我们并不是很好好的去保护、去珍惜、就是珍惜、看顾，就是我们所拥有的这个救恩，上帝所赐给我们的，而我们就是这样的白白的就没有好好的去珍惜这个上帝所赐给我们的救恩，所以让我们没有在这个世上有带出了任何的影响。 Saudara, oleh sebab itulah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatan yang ada padamu dengan takut dan gentar. 所以呢，这个使徒保罗对这个腓立比的教会的信徒说：“你们当恐惧，战兢做成你们得救的这个功夫。” Jadi firman Tuhan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita pada saat ini, saudara, bermaksud adalah agar keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu dapat bekerja bukan saja efektif pada masa yang akan datang di dalam kehidupan kekal. Tetapi sekarang, saat ini, di dalam kehidupan kita saat ini, keselamatan itu mulai bekerja di dalam hati kita. 所以使徒保罗对这个腓立比的教会和对我们说，就是我们已经得到了这个宝贵的救恩的话呢，不是就是对将来是有影响、是有效的，而是在我们现今的这个世上、这个世界上，我们活着的时候，也应该有这个救恩所产生的效力。 Agar hidup kita, pikiran kita, hati kita, tindakan kita mulai sedikit-sedikit terlepas dari hal-hal yang duniawi, saudara. Dan keselamatan itu terus bekerja dalam hati kita. Kita semakin mengerti apa itu yang Tuhan pikirkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita mengejar kehendak dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. 让这个救恩在我们的生命当中有产生效力，让我们知道在这个世上的时候，我们并不是跟着这个属世的一切的不好的行为，而是我们以这个救恩，我们能够行在我们的日常生活当中，能够看到这个效力在我们当中。 Nah, untuk itu saudara, dalam perikop ini kita akan melihat beberapa kebenaran di mana Rasul Paulus memberikan beberapa penekanan-penekanan yang sangat penting sekali. 我们看到在腓立比书第2章这里，使徒保罗他有强调了几项的事情。 Yang pertama adalah keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara harus camkan ini baik-baik. 第一就是这个救恩呢是上帝的工作。 Ketika Rasul Paulus berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu bukan berarti supaya kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. 当这个使徒保罗说，当你要做成你自己的救恩的时候，也不是说你要因为做这样要得到这个救恩。 Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 因为在13节这里说，因为你们立志行事都是神在你们的心里运行的。 Keselamatan itu pertama-tama adalah pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan semata. 因为救恩只是单单是上帝的恩典，单单是神的工作。 Maka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9 firman Tuhan berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 以弗所书第2章第8、第9节，神的话也告诉我们：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。 也不是出于行为，免得有人自夸。
Jadi saudara, ketika kita bicara tema ini, tetap kerjakan keselamatanmu, saudara, kita jangan salah pikir bahwa keselamatan kita dapat mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan. 所以呢，当我们来思想这个主题，做成你们得救的功夫的时候，我们不要以为说我们可以做出我们的这个救恩来。 Keselamatan itu pemberian anugerah dari Tuhan semata. 因为救恩唯独是上帝所赐给我们的恩典， Itu bukan hasil pekerjaan kita. 不是我们的工作，我们的自己的自己的苦劳所产生。 Itu adalah hasil anugerah sesuai dengan kehendak dan kerelaan Tuhan semata. 这是按着上帝的旨意和他的心意所赐给我们的恩典。 Maka itu kebenaran yang pertama, saudara, kita catat baik-baik. Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. 所以第一点，我们要好好的记住，这个救恩是上帝的工作，上帝赐给我们的恩典。 Nah, sekarang kebenaran yang kedua, bagaimana cara kita memahami kata-kata ini? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. 第二点，我们要如何的来了解这个，就是你们要做成你们这个你们自己的救恩。 Itu berarti saudara bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. 也就是说，我们有责任去完成这个上帝已经赐给我们的救恩。 Keselamatan itu datang dari Tuhan, saudara. 这个救恩是上帝赐给我们的， Ini sesuatu yang berharga sekali. 是非常宝贵的。 Nah, sekarang ada tanggung jawab kita bagaimana kita untuk merawat, memelihara, menjaga baik-baik dan mengupayakan agar keselamatan yang Tuhan sudah berikan ini dapat terus bertumbuh, bekerja di dalam kehidupan kita. 我们有责任，就是把上帝所赐给我们的这个救恩，我们好好的去保守，然后我们能够好好的来使用上帝已经赐给我们的这个救恩。 Keselamatan itu membawa sebuah proses yang terjadi dalam diri kita, saudara, di mana karakter-karakter kita yang lama dikikis, diubahkan, dibentuk, sehingga karakter-karakter Kristus mulai hadir dan dimunculkan di dalam kehidupan kita. 因为救恩呢，让我们在我们的生命当中有所改变，所以因为上帝的救恩，让我们除掉我们的这个在世上的一些的不好的品格、不好的行为。 Nah, maka John Wesley selalu menekankan soal proses ini. Ini semua proses disebut proses pengudusan hidup. 所以约翰卫斯理常常强调有关于这个成圣的这个事情。 Karena banyak orang Kristen hanya berhenti pada anugerah pembenaran. Terima Tuhan Yesus masuk surga. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengerjakan anugerah pengudusan hidup. 因为许多的基督徒呢，只是停顿在就是达到这个被称义的这个阶段，然后就是他信主之后，他可以进这个天国，而并没有再继续的进入到生命当中、生活当中，因为应该过着这个成圣的生活。 Saudara, kita bisa mengerti, memahami hal-hal rohani karena Tuhan sudah mengerjakan itu terlebih dahulu di dalam kerohanian kita yang sudah mati ini kemudian dihidupkan melalui karya Roh Kudus, pembaharuan yang sudah Roh Kudus kerjakan ketika kita percaya kepada Tuhan. 我们能够行出这个属灵的生活，是因为当我们信主的时候，神已经帮助我们，让我们有这个属灵的生活，让我们在生活当中呢，神帮助我们能够过着合神他的心意，就是在世上能够有好的品格。 Dan karena Tuhan sudah mulai mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara, maka itu berarti keselamatan itu mungkin dilakukan karena Tuhan yang sudah melakukan. Dan yang kedua, harus kita lakukan untuk saudara sebagai respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu. 因为上帝已经赐我们能够完成这个救恩之后，所以呢，我们得到这个救恩之后呢，第二部分就是我们应该按着我们的所得到的这个救恩，在我们的生活当中有展现出这个效果来。 Bagaimana kita melakukannya, saudara? Ada dua hal, yaitu secara internal, secara ke dalam, yaitu kita membangun disiplin rohani kita. Kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, berdoa,
dan seterusnya untuk membangun kerohanian kita dari dalam diri kita. 有2方面，就是从我们里面内在所必须做的，就是我们有这个与上帝有这个亲密的关系，我们有祷告的生活，我们有这个敬拜神、读经的生活，这就是从我们里面必须做到、必须改变的。 Dan selanjutnya kita melatih itu secara eksternal, saudara. Bagaimana kita bersekutu dengan saudara seiman kita, kita berelasi, saling memperhatikan, saling membangun. Kita melayani Tuhan, kita beraktivitas melatih keselamatan kita. Dan juga kita bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. 另外，外在的、外面的，我们必须去回应的，就是我们就是跟其他主内的弟兄姐妹有这个在主里面的这个互相扶持的这个生活，彼此的兼顾，就是我们也在这个服事上面来服事神。 Jadi setelah kita selamat, kita percaya Tuhan, ada hal-hal yang harus tanggung jawab kita untuk mengerjakan yang baik-baik. 所以，当我们得救之后呢，我们得到救恩之后呢，我们有责任必须来行出上帝要我们在这个世上所做的一些的好的方面。 Saudara, tapi seringkali kita sering melihat ada 2 kutub ekstrim yang dialami kebanyakan orang percaya. 可是我们常常看到的是，在这个信徒当中有2方面的这个极端。 Orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi hidup rohaninya sangat pasif sekali, saudara, di dalam dia mengerjakan, memfollow up keselamatan yang sudah dia terima itu. 第一种人就是他已经得到救恩之后呢，他在生活当中的这个在回应这个救恩的方面呢，非常的被动的这个态度。 Dia tidak peduli dengan pertumbuhan rohaninya. Yang penting percaya Tuhan Yesus saja. Dia tidak begitu tertarik, saudara, dengan hal-hal rohani, bahkan beribadah, apalagi melayani Tuhan, apalagi membaca firman Tuhan, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak tertarik dengan hal-hal rohani seperti ini. 所以呢，这种人他并没有很注重这个属灵的成长，所以呢，他并很不关注、很不在意有关于他的属灵要如何成长，他只是就是停顿在这个救恩，他的生活并没有服侍神或者没有祷告、没有读经的这些的这个习惯。 Maka orang-orang Kristen seperti inilah yang akhirnya menyebabkan banyak orang-orang yang tidak bertumbuh, mandek kehidupan kerohaniannya. 所以这种人他们的属灵生活都是停顿在那里，不能成长。 Kepada orang-orang Kristen seperti ini firman Tuhan datang hari ini dan berkata, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. 所以对这一类的人呢，神的话语告诉我们，你就当这是恐惧战性的做成你们的这个救恩。 Ini tanggung jawabmu pribadi. 这是你个人的这个责任。 Saudara, keselamatanmu tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. 因为你的救恩不是别人可以帮你做成的。 Keselamatanmu tidak bisa dilakukan oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan atau pembimbing rohanimu. 因为你的救恩不能由你的牧师或者其他的人、你身边的人、他人所能够帮你做成的。 Keselamatanmu, saudara, tidak bisa dikerjakan oleh suami atau istrimu, orang tua atau anak-anakmu. 你的救恩不能用你的另一半、你的妻子、你的丈夫或者你的父母亲可以帮你完成做成的。 Kita secara pribadi punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu masing-masing di dalam diri kita. 因为我们每个人各自有我们的责任，让这个救恩能够做成在我们的生命当中。 Seperti kalau kita lapar, saudara, kita tidak bisa minta orang lain makan supaya kita kenyang. 比如说，我们如果饿的时候，我们不能请别人帮我们吃，我们就是可以吃饱。 Atau kalau kita sakit, kita tidak bisa meminta orang lain makan obatnya supaya kita sembuh. 或者我们生病的时候，不能请别人帮我们吃药，我们就好就得医治。 Walaupun kadang kita tidak sampai hati kalau ada orang yang kita kasihi itu menderita kesakitan. 虽然有时候我们看到别人就是痛苦的时候，我们也非常的不好受。 Kalau saya melihat anak sakit, saudara, saya sering berkata, lebih baik saya saja yang sakit. 当我看到我女儿生病的时候，我会说，就让我生病好了，不要她生病。 Tapi nggak bisa, saudara. Dia harus melalui proses itu.
可是这没办法的，因为他必须经过那个过程。 Tidak ada yang bisa saya lakukan, saudara, kecuali dia sendiri yang mengalami proses kesembuhan itu. 没有任何的办法，只有他自己经历到这个被医治的这个过程。 Nah, maka keselamatan adalah sebuah proses yang sifatnya tanggung jawab pribadi saudara dan saya. 所以救恩也是一个过程，这个过程是里面有这个责任，就是你和我的各自的责任。 Kalau ini merupakan tanggung jawab pribadi saudara, mari kita lakukan ini baik-baik dengan takut dan gentar dikatakan. 如果这是我们各自的责任的话，所以我们要恐惧战兢的去完成做成我们的救恩。 Tetapi selanjutnya ada ekstrim orang Kristen yang kedua, saudara. 第二就是有另外一个非常极端的这个基督徒。 Kalau tadi ada orang Kristen yang tidak peduli dengan pertumbuhan kerohaniannya. 第一个就是他非常不在乎、很不关心他属灵成长的人， Tidak peduli dengan aktivitas rohani. 他也不在乎有关一些的属灵的活动。 Tetapi orang Kristen yang ekstrim kedua ini, saudara, adalah orang-orang yang menyangka bahwa dengan melakukan aktivitas rohani, hidup mereka menjadi benar dan lebih benar lagi. 第二种人就是他们认为，如果他们行出这个属灵的活动的时候呢，他们会变成很属灵的人， Sehingga mereka dapat membandingkan kehidupan rohani mereka dan menilai orang-orang yang tidak melakukan aktivitas rohani sebagai orang-orang yang lebih tidak rohani dari mereka. 所以他会跟其他的人来比较，他们以那些没有做出一些的属灵活动的人来比较，认为他们是跟属灵的人。 Ini adalah orang-orang yang kita sebut dengan paham legalisme, saudara. 我们这种人，我们称为他们是立法型的人。 Seperti orang Farisi ketika dia berdoa di bait Allah, dia berkata, aku bersyukur Tuhan karena aku bukan orang jahat, aku orang baik. 所以就好像那个法利赛人的祷告说：“神啊，我感谢你，因为我不是恶人，我是好人。 Aku tidak merampok, aku tidak berzina, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. ”他说：“我没有去抢劫，我没有做不义的事，没有去这个奸淫，不像那个税吏那样。 Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku rajin memberikan perpuluhan. 我一个礼拜禁食2次，我就可以就是按照所得的就是捐出11奉献。” Jadi orang Farisi ini melakukan disiplin rohani dengan baik, bukan? 这个法利赛人，我们看到他是非常有规律的行出了这个就是在属灵方面有一个属灵的规律。 Tetapi ketika itu semua dilakukan untuk membenarkan dirinya dan untuk menyalahkan orang lain, saudara, itu di mata Tuhan menjadi tidak benar. 可是他却认为自己是义人，是对的。这在上帝看来就是不正确的、不对的一个想法和一个行为或者态度。 Maka dibandingkan pemungut cukai yang bahkan gak berani menghadap ke atas ketika masuk ke bait Allah dan hanya menepuk-nepuk dadanya dan berkata, Tuhan ampuni, aku berdosa. 另外那个税吏呢，当他朝向神的时候，他不敢仰望神，就是他说，他拍拍了他自己的胸口说：“神啊，我这是罪人。” Dia mungkin gak pernah beribadah, dia mungkin mengambil uang orang, dia mungkin juga melakukan dosa-dosa lain, saudara. Dia gak melakukan aktivitas rohani, tetapi dia datang dengan hati yang hancur. Dan Tuhan berkata apa? Orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi yang tadi itu, yang membenarkan diri dengan melakukan aktivitas rohani, pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan Tuhan. 这个税吏呢，虽然也许他没有做礼拜或者他没有服侍神，而是他去拿别人的钱，可是，在上帝的面前来看，他被算为是一个义人，有义的，就是行了义的人。 Maka firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu dengan hati yang takut dan gentar. 所以神的话语告诉我们，你当恐惧、战兢的做成你的救恩。 Supaya ketika kita menjalankan seluruh disiplin rohani itu, baik yang di dalam maupun yang keluar, saudara, kita tetap menjaga kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. 所以当我们行出这个属灵的激励的时候，无论是在内还是向外的，我们就是
在上帝的这个旨意当中，按照神的意思而做。 Supaya ketika kita sudah melakukan seluruh aktivitas rohani itu saudara, kita bukan semakin tinggi hati dan merasa benar, tetapi kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. 让我们做出那些行为之后呢，我们不要变成很高傲的人，而我们能够在各方面都能够谦卑我们自己。 Nah, di dalam ekstrim yang kedua ini juga ada sebagian orang lagi yang salah di dalam mengartikan mau serupa dengan Tuhan Yesus. 在这第二种的这个极端方面呢，有一些人他们也误解了像基督的这个方面。 Jadi mengartikan serupa dengan Kristus yaitu melakukan perkara-perkara besar yang hebat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. 就是像基督，就是要行出像主耶稣所行出的一些的大事。 Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat, maka sebagian orang-orang ini meniru untuk serupa dengan Kristus, bukan melakukan banyak mukjizat. 所以，因为他们看见主耶稣他能够行这个神迹异能，那我就要像主耶稣那样行出那些行为。 Mereka juga mengusir setan seperti Tuhan Yesus mengusir setan. 他们也要像主耶稣赶鬼那样要赶鬼。 Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada orang-orang seperti ini, saudara? 可是主耶稣怎么样对这样的人，对那些人说呢？ Yang Tuhan tahu di dalam hati mereka sebetulnya yang mereka layani adalah bukan Tuhan, tetapi diri mereka sendiri. 因为主知道他们所服侍的并不服侍神，而是服侍他们自己。 Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah kamu sekalian daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. 所以呢，主耶稣会对他说：“你们这些作恶的人，离我去吧。” Bahkan orang-orang seperti ini, saudara, dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. 甚至这种的人不能进入天国。 Saudara, kita harus hati-hati sekali terhadap keselamatan yang akan kita kerjakan ini. 弟兄姐妹，我们必须谨慎我们要做成的这个救恩， Karena ini merupakan sesuatu yang membuat kita harus hati-hati. Kalau kita tidak kerjakan, kita salah, saudara. Tetapi kalau kita kerjakan dengan cara yang baik. 如果说我们没有去做的话，我们是有误的。可是如果我们要去做的话呢，我们要好好的去行。 Ada orang-orang yang saya katakan ingin sekali serupa dengan Kristus, melakukan perbuatan fenomenal, tetapi sesungguhnya itu semua adalah manipulasi untuk mencari kepentingan dan nama bagi diri sendiri. 有一些人呢，他们要像基督的时候呢，他们行出一些非常惊人的事情，可是这一些是他们所操纵出来的一些的行为。 Walaupun kelihatannya melakukan hal rohani, Kristus mengatakan, hai kamu yang mau melakukan kejahatan. 虽然看起来是行了上帝所要行的事，可是主说你这些行恶的人。 Mari kita waspada dan hati-hati, saudara. 所以弟兄姐妹，我们必须的要谨慎小心。 Jangan kita pernah merasa bahwa kita sudah cukup aman dengan percaya dengan Tuhan dan kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas disiplin rohani baik yang ke dalam maupun yang keluar dengan pengalaman-pengalaman kita di gereja selama ini. Saudara, kita harus hati-hati akan hal ini. 所以弟兄姐妹，我们必须的谨慎，我们不要认为我们已经行了这个属灵的激励，我们在教会里面我们就已经足够，已经可以做到了。 Kalau saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan domba gereja kita, beberapa hari ini kita sedang membaca peristiwa Daud jatuh ke dalam dosa, yaitu dia berzina dengan Batseba. 如果我们有按照我们每日读经的教会的这个守规的这个读经的这个经节，我们已经读到有关于这个大卫堕落在这个罪恶犯罪当中。 Perikop ini sudah sering saya baca atau bahkan saya khotbahkan, saudara. 这个事情这个事件我常常有讲到，在祷告在这个讲道当中有提到这样的事情。 Tapi setiap kali membaca bagian ini, saudara, selalu ada warning yang baru yang Tuhan ingatkan kepada saya. 可是每次我读到有关于这个大卫犯罪的这个事件的时候呢，每次都有上帝的话语来提醒我或者警告我。 Apalagi ketika saya meng-highlight ketika Daud menyuruh Uria pulang
dan untuk makan-makan, mengadakan pesta, tetapi Uria tidak bisa melakukan itu dengan berkata, bagaimana mungkin tabut perjanjian sedang ada di medan peperangan, saya di sini makan. Nggak bisa, dia telan makanan itu, saudara. 就是当这个大卫邀请乌利亚回到他的王宫来跟他来做这个一个宴席的时候，乌利亚说：“这个上帝的这个约柜在这个战场当中，我如何能够安心的在这个宫里跟你用餐？” Maka Daud melakukan ini kepada Uria, luar biasa, saudara. Daud berkata, sampaikan sebuah surat kepada Yoab, panglima perangmu yang sedang di medan pertempuran. 所以之后呢，大卫就拿了一封信给乌利亚，请他交给这个在战场的这个勇士这个约亚。Saudara tahu apa isi surat itu? Yang dia titip kepada Uria ini loh, saudara. 你们知道他就是托给这个约亚的这个托这个乌利亚交给那个约亚的信里面的内容是什么吗？ Isi surat itu adalah tempatkan Uria pada barisan yang paling depan supaya dia terbunuh mati. 他的那个信的内容就是请这个约押把这个乌利亚放在前线，让他到这个城市比较危险之处。 Saya bayangkan Uria membawa isi surat yang dia tidak tahu apa isinya, padahal itu sebenarnya adalah hukuman mati buat dia. 我在想，这个乌利亚带了一封信，其实那个信的内容是治他这个就是要致死他的一封信。 Saya nggak habis pikir bagaimana seorang Daud tega dan bisa melakukan hal yang seperti itu. 我没办法想象，因为这样的一个大卫王，他如何忍心的来做出这样的残酷的事情。 Pikirannya sudah kacau, pikiran kotor, jahat, bercampur dengan imajinasi, fantasi yang begitu merasuk, sehingga seseorang yang pernah diurapi oleh Tuhan bisa melakukan hal yang bodoh dan jahat seperti itu, saudara. 肮脏污秽的思想就是陷入了他的这个脑袋，他其实是上帝所恩膏的一个人，可是他却能够做出这样的事情来。 Dan Alkitab mencatat apa yang dilakukan Daud adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. 在圣经的记载就是这个大卫所行的，在上帝耶和华眼中是一件恶事。 Kalau Daud bisa jatuh seperti itu, apa yang menjadi jaminan bahwa saudara dan saya tidak bisa jatuh, bisa kacau juga pikiran yang seperti itu, saudara? 如果大卫王他能够堕落，就是跌在这样的犯罪当中，那你和我也是不是一样会有这个可能？像大卫那样子的犯罪， Tidak ada jaminan, saudara. 是没有保障的。 Bahkan seorang yang diurapi Tuhan sekalipun. 甚至是一位被上帝所恩膏的一个王。 Maka biarlah firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, saudara, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 所以呢，今天上帝的话也在提醒我们，我们要恐惧战兢的做成这个救恩。 Karena itu adalah tanggung jawab kita pribadi. 因为这是我们每个人各自的责任。 Yang terakhir, saudara, 最后一点， mari kita mengerjakan keselamatan itu, melakukan segala sesuatu dengan sukacita. 让我们在做这一切的这个当中呢，我们以喜乐的心去做。 Seringkali ketika kita masuk ke dalam proses pembentukan Tuhan, kita sering bertanya, bukan, apa untungnya buat saya? 当我们被上帝所陶造的这个过程当中的时候，我们会想说，到底这个对我来说有何意义，或者有何利益？ Kalau kita mau serupa dengan Tuhan Yesus, kita rajin berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita mengasihi orang lain, kita mengalah, kita mengampuni. Selalu kita bertanya, apa untungnya buat saya? 如果我们要像基督的话，我们都是殷勤的服侍神，我们会饶恕人，我们会服侍人。可是有时候我们做这些工作的时候，我们会在想说，这个对我来说有什么益处？ Apalagi kalau kita tidak tahu untungnya, kita disuruh terus melakukan hidup seperti Tuhan Yesus, saudara. Kadangkala kita melakukannya dengan sungut-sungut dan berbantah-bantah. 当我们做这些的时候，我们是认为对我们来说没有什么益处的时候，我们也许在做的时候呢，我们都会埋怨。 Maka Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, lakukanlah itu segala sesuatu, keselamatanmu itu
dengan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 所以这里神的话也告诉我们，我们凡事所行的，那我们都不要发任何的这个怨言。 Dan Rasul Paulus melanjutkan dengan ini sisi-sisi keuntungan dari sisi rohani, saudara. 这就是这个属灵方面的这个益处。 Keuntungannya bagi kita kalau kita melakukan keselamatan kita adalah satu, kita sedang ada dalam proses pengudusan Tuhan supaya kita tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. 所以我们就是能够做成我们这个救恩的时候，我们就是朝向这个成圣的生活，我们在上帝的眼中是无瑕疵的。 Dan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam dunia ini, kita bercahaya seperti terang Kristus bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. 让我们在这个黑暗的世界上，我们能够成为这个明光，能够照耀的。 Dan dikatakan saudara, kita sedang memuliakan Tuhan. 也就是说，我们也在荣耀神。 Saudara, minggu lalu Contoh Brando menayangkan orang-orang yang hidupnya mau memuliakan nama Tuhan. 弟兄姐妹，上主日这个成立的传道，他有告诉我们一些就是行出上帝的话语的遵行上帝话语的一些人物。 Ini bukan orang-orang yang hebat luar biasa, saudara, yang melakukan mujizat dan lain sebagainya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha memunculkan karakter Kristus di dalam kehidupan dia. 那些人不是行一些的大能，行一些神迹的，可是那些人是在他们生命生活当中要行出上帝要他们所做的好的行为、好的品格。 Dan orang-orang ini telah menjadi berkat karena dia sudah memuliakan Tuhan. 这些人他们已经成为祝福了，因为他们荣耀神的名。 Maka Rasul Paulus katakan, kerjakan itu dengan sukacita, jangan dengan sungut-sungut. 因此呢，这个使徒保罗说：“你们要喜乐的来做成你们的救恩，你们不要充满埋怨或者发怨言。” Untungnya mungkin tidak ada buat kehidupan jasmani kita, tetapi secara rohani kita sedang memuliakan nama Tuhan. 也许在肉体来看呢，我们没有得到益处，可是在这个属灵的方面，我们是正在荣耀上帝。 Saya tutup dengan sebuah kisah, saudara, pada akhir Perang Dunia II, Jerman terpecah menjadi Jerman Barat dan Timur. 我一个故事来做结束，就是在这个第二次世界大战之后呢，这个德国分为两个国家。 Yang Timur adalah sosialis dan komunis, yang Barat adalah demokratis dan kapitalis. 这个东德呢，他们是这个社会共产主义的国家，然后这个西德他们是民主这个资本主义的这个国家。 Karena ekonomi yang sulit di komunis di bagian timur, saudara, banyak orang dari Jerman Timur itu nyebrang pindah ke Jerman Barat karena di Jerman Barat lebih stabil ekonominya, makanan semua lebih tersedia. 因为这个东德是这个共产主义的，所以呢，许多的这个东德的人，他们都是迁到这个西德，因为西德的这个经济方面是比较有保障。 Karena banyak yang seberang, saudara, maka pemerintah Jerman Timur bangun tembok Berlin, memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. 因为有许多这个东德的人，他们跑到这个西德，所以呢，这个政府呢就是建了一个柏林这个围墙。 Suatu ketika saudara di sebuah areal di mana ada gereja dan komunitas orang percaya, tepat di depannya itu tembok Berlin itu, saudara, mereka menemukan pagi-pagi ada sampah-sampah yang dilempar dari sisi tembok sebelah sana ke sini. 有一次就是靠近这个柏林围墙的一个教会的这个信徒呢，他们早上起来的时候就发现有一堆的这个垃圾在那个墙那边。 Lalu respon selanjutnya adalah apa, saudara? Mereka membuang kembali sampah-sampah itu ke bagian Jerman Timur. 他们看到那些垃圾的时候，那些住在这个西德的这个人民，他们怎么说呢？他们就再把这些垃圾再丢回去那个隔壁的这个墙。 Tapi besoknya lebih banyak lagi sampah yang dilempar ke sini, saudara. 而是隔天呢，又更多的这个垃圾丢进他们的这个地方。 Nggak lama tempat itu menjadi tempat pembuangan sampah, banyak sampah jadinya. 后来呢，那个地方呢就成为一个垃圾堆。 Lalu pendeta di gereja itu mengumpulkan jemaatnya,
kita jangan lakukan seperti ini. Kita coba pikirkan, kalau Tuhan Yesus ada, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? 后来呢，这个教会的牧师他就集合他的会友，他就对他们说：“其实呢，我们不应该这样对待他们。如果说主耶稣在我们当中的话，主耶稣会怎么做？” Akhirnya ada yang mengatakan, jangan kita balas, kita bersihkan saja sampah ini. 所以呢，他说我们不要再做同样的，把这个垃圾丢回那边，我们就把这些把它扫干净就好了。 Akhirnya itu dilakukan, mereka bersihkan. Tetapi nggak bisa menyetop dari situ tetap buang sampah ke sini, bukan saudara? 可是也没办法，因为从这个东德，他们还是把这些垃圾把它丢在他们的这个地方。 Akhirnya pendeta ini mengadakan pertemuan lagi dengan jemaat-jemaatnya. Akhirnya ada yang mengusulkan, bagaimana kalau mereka lempar sampah ke sini, kita lempar makanan ke situ, karena kita tahu mereka itu sulit. 后来那个牧师跟那个会友商量之后呢，他们就决定说，要不然他们把这个垃圾丢给我们，那我们就把一些食物丢给他们吧，因为他们应该需要。 Karena kira-kira itu yang Tuhan Yesus akan lakukan. 因为他说这应该是主耶稣会做的。 Dan akhirnya mereka lempar bahan makanan, obat-obatan, pakaian saudara, kebutuhan sehari-hari, sabun dan lain sebagainya mereka lempar. 所以呢，他们后来就把一些的食物，他们所用到一些的必需用品，就是衣服，就是丢给就是隔壁墙的。 Hanya satu malam saja, besoknya tidak ada sampah lagi yang dilemparkan ke sini. 只隔一个晚上，那隔天早上呢，没有任何的垃圾丢在他们那里了。 Bahkan mereka mendapat surat dari sana yang dilempar ke sini, saudara. 而他们是收到了从这个隔壁墙所丢下来的一封信。 Mereka mengucapkan terima kasih dan mereka mengatakan hidup di sisi sebelah sana itu begitu mencekam sekali, begitu sulit sekali untuk mendapatkan makan saja mereka harus berebut dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka berterima kasih dan dari sisi sebelah sini dari gereja juga menulis surat menguatkan mereka dan mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kalian. 所以呢，那封信的内容是感谢他们所给的那些食物那些东西。他们说他们在东德的这个生活非常的艰苦，非常的艰难，要得到食非常的困难。后来呢，这个西德的这个教会，他们也写了一封信给这个东德的弟兄姐妹来兼顾他们的信心。但愿上帝 能够祝福他们，帮助他们。 Di tengah-tengah situasi dunia yang gelap, mencekam, gereja hadir membawa secercah harapan terang bagi dunia ini. 在这个充满黑暗的这个世界当中，教会能够带出一束的这个光亮给那个黑暗的世界。 Marilah saudara kita tekun dan setia melakukan keselamatan yang telah kita terima, agar kita pun juga dapat menjadi terang yang bersinar di tengah-tengah gelapnya dunia saat ini. 但我们以感恩的心来做成我们的救恩，让我们能够在这个世界上能够被上帝所使用，成为祝福来照亮这个黑暗的世界。 Kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们感谢你的话语。 Kuatkanlah kami agar kami boleh terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. 求主你坚固我们，让我们能够完成这个神所赐给我们的救恩。 Sebentar kalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 接下来我们要领受圣餐，求主你先饶恕我们一切的罪恶和过犯。 Biarlah kami mendapat anugerah-Mu dan kami dikuatkan menghadapi hidup-hidup, pergumulan hidup yang sedang kami alami. 求神你赐福我们，来帮助坚固我们，来面对我们在这个生活上的一些的困难。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告、感恩，奉靠主耶稣的名，阿门。 Amin.